Yes kan? Tak nak. لا حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala. Dan setengah mengucap takbir al-intiqalat. Takbir ila lafaz Allahu Akbar, itu takbir. Intiqalat maknanya berpindah, ya, dari satu rukun ke satu rukun. Di takbir ada dua jenis dalam sembahyang. Satu dipanggil takbiratul ihram, satu lagi takbir intiqalat. Takbiratul ihram itu hukum dia wajib rukun. Kalau tak, maka batal sembahyang, tak sah. Adapun takbir intiqalat, hukum dia adalah sunat hay'ah qauliyah. Maknanya kalau tak baca pun sembahyang tu sah. Ya, dia turun rukuk senyap, ya, tidal senyap, dan pisah sembahyang. Nah, itu takbir intiqalat. Yang lima, ya, takbir intiqalat. Yang lima takbir rukuk dan takbir turun kepada sujud, takbir bangkit daripadanya sujud, dan takbir sujud yang kedua, dan takbir bangkit kepada qiyam. Lima itu. Kecuali 6 di rakaat yang kedua. Rakaat kedua, lepas sujud dia takbir, duduk tahiyat awal. 5. Lepas tahiyat awal bangun 6. Situ. Kalau tidak, yang lain 5 je lah. Dan kesembilannya, sunat mengangkatkan kedua tangan seperti takbiratul ihram tatkala hendak rokok, dan tatkala bangkit daripada rokok kepada i'tidal. Permulaan angkat keduanya bersama dengan angkat kepala. Yang kesembilan, sunat mengangkat tangan. Dia jenis perbuatan dipanggil fi'liyah. Kalau jenis ucapan dipanggil qauli atau qauliyah, ya. Di sini yang kesembilan, sunat mengangkat. Bila angkat itu perbuatan. Mana sunat hay'ah fi'liyah, jenis perbuatan. Iaitulah angkat tangan tadi seperti takbiratul ihram juga angkat dia. Ya, bila tu hendak rokok. Lepas dia kita habis Fatihah dan baca surah, kita nak rokok tu kita angkat tangan. Kalau kita turun senyap aja dan tak angkat tangan, sembahyang tu sah tapi kurang pahala dia. Ya, maka nak turun ke rokok tu ada dua tu sunat. Satu sunat hay'ah qauliyah, iaitulah takbir tu Allahu Akbar. Yang kedua angkat tangan tu, itu pun sunat hay'ah fi'liyah. Dua. Dan tatkala bangkit daripada rokok, ya, bacaan dia tu lain, bukan takbir tu, bacaan sami Allah liman hamidah, tapi sunat angkat tangan sama juga. Ya, permulaan angkat keduanya bersama dengan angkat kepala ni. Itu maknanya sunat angkat. Ada pun turun kepada sujud, itu sunat ucap takbir saja, tak sunat angkat tangan. Di tempat angkat tangan ni, kena jaga juga. Kalau tidak silap kan boleh batal sembahyang. Contoh, tengok yang ke-10. Dan demikian lagi sunat mengangkatkan dua tangan bila tatkala bangkit dari tasyahud awal kepada qiyam. Kita baca tasyahud awal sampai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita baru bangkit. Bangkit tu sunat, bangun angkat tangan tu angkat. Itu saja. Ada pun rakaat pertama pergi kepada rakaat kedua, ya, rakaat ketiga pergi keempat, itu semua tak sunat angkat. Lepas sujud kedua tu bangun terus pegang ni. Kalau kita angkat, jaga. Itu dikira tu. Ya, mana ghairul masyru', benda yang syarak tak buat kita kira. Sekarang dah gerak dua tangan, kira dah bergerak kan.
Kalau digerak campur kepala dieling je batal semayang kan. Ada jenis keling kepala kan. Dia angkat tangan, dieling kepala satu, campur dengan ni batal tu, tak perasan. Sebab ni ghairul masyru', tak disyarakkan pada rakaat lain kecuali rakaat kedua je. Rakaat kedua lepas tahiyat awal tu saja yang sunat kita angkat. Rakaat pertama bangun pergi kedua tak sunat. Rakaat ketiga 2 pergi 3, 3 pergi 4, itu semua tak sunat angkat tu. Habis. Sebab dia tu anggota besar. Kalau anggota kecil jari tu tak apa lain. Ini anggota besar, bila gerak 3 kali berturut-turut maka batal sembahyang. Yang ke-11, dan setengah daripada mengucap subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali di dalam rakaat tu. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Setengah subhana rabbiyal azim saja, wa bihamdih itu ziarah daripada Abu Daud As-Sijistani. Maknanya cantuman 2 hadis. Iaitulah subhana rabbiyal azim wa bihamdih, baca 3 kali. Kalau seorang nak baca banyak pun tak apa, 7, 9, 11 boleh. Pukul semayang biasa berjemaah lagi, kita buat 3 kali lah. Dia paling tidak dia kena ada tumak nina tu. Subhanallah tu paling kurang kadar itu. Kadar masa tumak nina. Adapun bacaan atau sunat. Tumak nina wajib ya. Farka hatta tatma'inna raki'an, dalam kamu rukuk sehingga ada tumak nina dalam rukuk. Adapun bacaan ni sunat. Yang ke-12, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana, maha suci, Rabbi Tuhanku, al-azim yang maha besar, wa bihamdi dan kepujiannya. Yang ni pula subhana rabbiyal azim a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi, wa bihamdi dengan kepujiannya. Itu dalam sujud 3 kali. Yang ke-13, dan dilebihkan pada rokoknya. Kemudian daripada tasbih jika orang munfarid. Kalau dia semayang munfarid, mana semayang seorang diri, itu mana munfarid. Lepas daripada kita lebihkan takbir rakaat kan, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, tambah Allahumma laka raka'tu. Allahumma ya Allah, laka bagi engkau saja raka'tu aku rakaat, wa bika dan dengan engkau saja amantu aku bi sini ada terjemah dia tu. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khashi'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa mastaqallat bihil qadami. Artinya Allah, aku rokok untukmu. Kita bukan rokok untuk siapa, tidak. Aku beriman kepadamu dan aku beragama Islam kerana-mu. Pendengaranku, penglihatanku, otakku dan telingaku dan apa yang ditanggung oleh kakiku khusyuk kepada mana seluruh badan kita lah. Mana kita tunduk khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menghadap betul. Waktu dalam semayang ya, dia kena apa tu, betul-betul tumpu. Sebab dalam semayang tidak dibenar kita mengingat selain Allah Taala. Tak dibenar tu. Tapi apa yang berlaku, itulah yang berlaku. Ya, belum tu kadang belum rokok dah terbagai kan. Kesana dia mengayau. Itu menandakan hatinya liar dengan Tuhan. Sebab kena asal banyakkan zikrullah supaya hati itu rapat. Allah. Dan sengaja daripada untuk mendapat akan khusyuk dalam semayang ialah apa? Tafahum ma'anil qira'ah, memahami makna-makna bacaan. Apa saja bacaan yang kita baca, mula daripada takbir ihram sampai salam, kita kena faham makna dia dan mengamati dan merenung dalam, supaya dia bagi top up qalbi kita tu biar hadir. Sebab Tuhan suruh tu aqimis solat li zikri, dirikan semayang untuk engkau ingat kepadaku. Mana bukan dirikan semayang pergi ingat benda lain. Ya, tak sesuai, bukan tempat dia mana. Tu. Yang ke-14, demikian lagi dilebihkan kemudian daripada tasbih sujud, tasbih dua sujud tu. Subhanallahil a'la wa bihamdih, kemudian tambah Allahumma laka sajadtu. Tadi rakaat tu aku rakaat, ini sajadtu mana aku sujud. Wa bika amantu, dengan kau aku saja aku beriman, wa laka aslamtu, dan bagi engkau saja aku taslim menyerahkan diri. Sajada wajhiyalladzi, dan sujudlah oleh wajahku bagi lilladzi khalaqah, yang menjadikan akan dia itu Allah Ta'ala, wa sawwarahu, dan mentaswir Allah Ta'ala yang
membentuk kita, wasyaqqas sama wa basarah, dan Tuhan ni membelah akan pendengaran dan penglihatan kita. Soalnya kalau kita lahir perut ibu, Tuhan tak belah jangan. Lahir perut ibu buta macam nak pergi mahkamah mana awak? Tak ada mahkamah dia awak. Ya, kalau belah perut, lahir perut ibu je pekak dan jam. Tapi dua sifat ni tak ada dan tak pernah kita lihat ya. Itu kasih sayang Tuhan. Tuhan tak pernah jadikan dan sampai sekarang pun tak ada. Kalau ada boleh masuk hari indah dalam sejarah. Apa dia? Tuhan tutup dua sifat. Samak dengan basar. Pendengar dengan perlihat serentak. Kalau berlaku ni gila orang kan. Biasanya kalau dia pekak, orang panggil dia tak dengar, orang lambai dia nampak. Atau sebaliknya. Dia buta. Orang lambai tak nampak, tapi orang panggil dia dengar. Tapi kalau orang panggil dia tak dengar, orang lambai tak nampak, oh gila kan. Dia pun tak tahu kat mana dia. Kat mana dia, apa dia pun tak tahu. Gelap, blank habis terus. Sebab ni dua alat komunikasi. Kita ada dua-dua dekat kita. Besar tak nikmat Tuhan? Besar. Sesuai itu maknanya kita apa? Sujud tu kita baca lah. Ya? Mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang cukup besar maknanya. Allahumma laka sajadtu, mana ya Allah aku sujud untukmu. Laka mana bagi engkau saja. Mana aku sujud, bertidak yang lain. Sebab sujud dengan sujud yang lain kufur dan tak boleh sujud kepada makhluk. Aku beriman denganmu, mana bagi engkau saja aku beriman. Tapi kata jemaah ni kita tengok kan, dia nak kuat lagi, kena Allahumma ya Tuhanku laka, bagi engkau sahaja. Baru dia kuat. Sajad tu mana aku sujud, mana aku tak sujud pada yang lain. Kalau kita kata aku sujud untukmu, itu tak berkuat sikit. Dekat anda balara ada lain dan kalau kata laka dulu, dia asal dia sajad tu laka, aku sujud bagi engkau. Tapi kalau laka sajad tu lain makna. Laka sajad tu mana engkau sahaja aku sujud. Dalam tak makna dia. Dalam makna dia. Iyyaka na'budu dengan na'buduka tak sama kan. Kalau na'buduka kami sembah akan dikau. Tapi kalau iyyaka na'budu engkau sahaja yang aku sembah, lain tak ada. Lain makna. Dia ada faedah khasar. Tu dalam keadaan ilmu balaghah begini. Dan mukaku sujud kepada Tuhan yang mencipta, membentuk rupanya dan memberi pendengaran dan penglihatan kepadanya. Ini nikmat besar yang wajib kita kena syukur. Ya, selalu kita muhasabah tengok, kita boleh melihat di sana ada orang yang tak boleh melihat. Kita boleh bercakap, ada orang tak boleh bercakap. Kita boleh mendengar, ada orang tak boleh mendengar. Wah, besar nikmat tu. Ya, kalau boleh tukar, orang nak tukar kan. Orang tak akan tukar. Dia tak ada duit, tukarlah mata sebelah mata saya jual harga 100,000 nak. Tak apalah, orang kata tak ada pun tak boleh duit. Kan? Besar nikmat tu. Jadi itu bacaan yang menunjukkan kehampiran kita dengan Allah Ta'ala, ya, mendapatkan diri lagi dalam sujud terutama. Sebab tempat yang paling mustajab doa ialah dalam sujud, ya. Dalam hati pun tak apa, kita sujud minta apa yang paling besar, kita minta supaya hidup dan mati kita dalam iman. Itu paling besar kan. Hidup sonang macam mana sekalipun, kalau mati tak beriman tak ada apa makna. Ya, tak ada apa makna hidup tak ada iman, tak ada Islam. Mati tengok Qarun mana pergi, ya. Kita tengok dia boleh yang kaya lagi kan. Fir'aun sampai orang sujud pada dia. Hamad sampai Namrud orang sujud. Bukan kaya lagi, sujud kat dia. Sekarang kan semua dah dilambung dalam neraka kan. Tak ada apa makna. Habis. Yang ke-15 tengahnya sunat mengucap Sami Allahu liman hamidah. Sami Allah telah mendengar. Mana Allah telah mendengar siapa yang memujinya. Jadi mana kita rasa kita bercakap ni berdialog, seolah berdialog. Mana kita bercakap dalam pendengaran Allah Ta'ala. Serta permulaan angkat kepalanya. Maka bila berdiri dibacanya. Jadi angkat tu Sami Allah serentak tu. Sami Allahu liman hamidah. Sambung tu. Rabbana lakal hamd mil'as samawati wa mil'al ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Tu kalau nak tambah lagi lah. Tuan ni. Allah, artinya wahai Tuhan kami, puji itu bagi engkau jua sepenuh langit dan bumi, juga sepenuh apa yang engkau kendaki seterusnya. Mana sebanyak mana makhluk, itulah sebanyak itu kita hendakkan pujian kita terhadap Allah Ta'ala.
Dan dilebihkan yang munfarid. Mana kalau imam cakap tu lah, ada munfarid boleh tambah. Sebab bila kita semayang berimam, kita jadi imam, kita ada satu maknanya kaedah yang diajar oleh Nabi SAW. Iza amma ahadukum an-nas fal yukhaffif. Apabila kamu jadi imam, naklah kamu ringankan bacaan. Sebab di belakang kamu tu ada orang yang tua, ada orang punya hajat dan sebagainya. Itu cara. Baginda SAW pun ada sebut dalam tafsir Ibnu Katsir, tengah semayang Rasulullah dengar suara budak kecil menangis. Rasulullah cut tu bacaan tu rokok je. Tu mana jadi imam kena tengok makmum. Makmum ada yang tua dan sebagainya. Ini ikut kepala dia, mentang-mentang dia hafal Quran, semayang maghrib baca surah Baqarah, kan dia salam tengok orang dah tak ada. Mana pergi semua dah mubarakah. Semayang dah pendek, waktu kau pantai surah 286 ayat maut. Jadi maknanya pernah berlaku seorang daripada gubernur yang dihantar ke Yaman, Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika itu di Yaman orang baru masuk Islam ramai. Jadi dia tarik surah panjang-panjang, seorang ni mubarakah. Mubarakah di semayang dia keluar. Jadi orang pun riuh kata dia orang munafik, padahal dia bukan orang munafik. Panjang tau. Maka sampai berita kepada baginda SAW. Rasulullah panggil Sayyidina Muaz, afatan ya Muaz, afatan 3 kali Nabi kata, kau nak buat fitnah kan ya Muaz. Iza amma ahadukum nas fali khafif. Bila kau semayang, kau di imam, ringankan semayang, jangan baca panjang-panjang. Baca surah-surah sederhana dah. Tarik sampai makmum ni lengur gitu. Tuan guru saya cerita pernah di Mekah tu 2 imam semayang Jumaat. Satu tu kalau jadi imam, lengur makmum. Menunggunya. Satu lagi tu kalau baca imam, dia baca kuliah, kalau Allah seronok dia orang. Sebab Mekah dulu panas kan, tidak terpasih. Mekah sekarang dengan terazu muzik siap dulu kan. Dan satu kes jadi seorang tua semayang dah huyung-huyung, tok imam tak surah panjang, jatuh tu jatuh, kepala tergantung ke dinding, meninggal tu. Hebat tu imam ni, jadi imam pemati orang. Dia jadi imam pemati orang. Tu Rasulullah kata, bila ahmadukum fal yukhafif, naklah kamu ringankan. Tu kaedah dia itu. Dia dalam semayang antara makmum imam siapa yang kuat ujian kan? Imam yang paling kuat ujian dia. Sebab apa? Kan dia di imam kan, syaitan nak sudut cucuk dia. Dia mau tarik mana-mana. Madinah ke Mekah punya suara, ke Bangladesh. Jadi kadang-kadang dia baca, jadi bacaan dia tak ikhlas. Orang ramai lagi di speed nak tarik surah panjang, nak buat lagu ni, habis terlokot semayang dah begitu. Luput ikhlas. Ada seorang ulama besar, wali besar di Azhar, Imam Masjid Azhar, wali besar tu, ulama besar, Syekh Ja'fari. Bila semayang tarawih dia semayang tarawih, padahal dia hafiz, ulama besar, wali besar. Jadi Imam Masjid Azhar bukan jalan-jalan. Dia baca main tarawih tu, rakaat pertama lepas Fatihah aja, Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu akbar. Rukuk dua. Satu ayat dia tu. Suka makmum. Dia kadang-kadang wali-wali ni saja dia nak test nafsu dia. Bila nafsu dia test suruh panjang-panjang nak tunjuk kat orang, dia kerat dia baca pendek je. Ambil kau, boom, dia terkajangkan nafsu ni. Tu cara dia terkajangkan nafsu kan. Itu pengalaman sufi gitu. Kau nak baca panjang ya, kau nak tunjuk kat orang, kau baca surah pendek. Ambil bukan ku Allah, ayat satu ayat dia baca, qul huwallahu ahad, Allahu akbar. Dia rukuk. Rakaat kedua pula, Allahus samad, Allahu akbar. Baru ya terbenam nafsu dia kan. Tu cara wali-wali dia kerjakan nafsu dia. Kau nak tunjuk kat orang, ambil kau dia. Dan dia kena semayang munfarid, mana semayang seorang diri, semayang seorang-seorang lah ya, malam ke, tahajud ke apa, panjang nak baca, panjang baca lah. Dilebihkan, itulah ahlus sana'i wal majd, ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abd, la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Artinya ahli kepujian dan kebesaran, Allah Ta'ala adalah yang layak menerima kepujian, paling berhak apa yang diucapkan oleh si hamba. Sekalian kami adalah hamba bagimu, mana ya Rab, tiada siapa dapat menghalang apa yang engkau kurniakan
dan tiada siapa yang dapat memberi apa yang engkau halang, ya, dan tiada sebarang usaha yang boleh menghalang habuan seseorang dari engkau. Maknanya itu satu akidah besar ni, ya. Tak ada siapa boleh blok kalau Tuhan bagi, dan tak ada siapa boleh bagi kalau Tuhan blok. Habis. Ar-Razzaq huwallah, yang memberi hakikat ialah Allah Ta'ala. Itu semua ayat suntikan-suntikan keimanan seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maknanya. Habis. Dan satu lagi yang ke-16 ialah setengahnya sunat membaca kunut pada rakaat yang kedua daripada subuh dan pada witir nisfu yang kedua. Mazhab Syafi'i nisfu kedua, malam 15, malam 16. Kalau mazhab Imam Malik, dia baca kunut malam awal lagi, 30 malam tu dia baca. Itu mazhab Maliki. Ada mazhab Syafi'i kita baca nisfu tsani, nisfu yang kedua, mana 15 malam 16 pada bulan Ramadan. Dan pada tiap-tiap semayang jika kedatangan bala atau percubaan, bila tu kita baca kan, bila saudara kita di Palestin ke banyak orang baca kunut, dia panggil kunut nazilah. Ni ada setengah pula kata tak ada sunat kunut kan. Ada mazhab tak kunut, tapi jangan jadi heboh. Macam Hambali, dia tak baca kunut kan. Ada dia tak baca dah. Ini pula dia tak baca kunut, dia bid'ahkan orang lain. Baca kunut bid'ah, tak ada hadis. Kau tak jumpa hadis lain berlambak ada. Ya. Dalam hadis Nabi kata apa? Yakunutu. Maka Nabi SAW yakunutu hatta yufariqud dunya. Adalah Nabi membaca kunut sehingga dia bercerai dengan dunia, macam dia wafat. Ada tengok dalam I'anatul Talibin ada. Kata ada hadis tentang ni. Masalah benda ni kadang-kadang ijtihad. Bila ijtihad jangan kita bising. Nak buat, tak nak buat sudahlah kan. Benda khilaf dia boleh pilih, tak ada apa. Ini jadi masyarakat rosak. Orang dah baca kunut, dia datang ustaz tak kunut pula, tak kunut, jangan kunut, haram, bid'ah. Wah, gila ni ustaz gilo punya. Ustaz tu panggil ustaz gilo punya. Ngaji tak habis ni. Bacaan ni, Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yazillu man walait. ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت وأستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Kalau sallallahu kita guna wasallam, kalau salli wasallim, itu jaga pengal amar dengan amal, kalau mati dengan mati, pakai bahasa Arab. Artinya, ya Allah, tunjukilah daku jalan orang yang engkau telah berikan petunjuk. Kan? Pagi kita minta hidayat, petunjuk dengan Tuhan. Afiatkanlah daku sebagaimana orang yang engkau afiatkan. Kita nak sihat, zahir batin. Semua ada dalam kunut besar tu. Dan kurniakanlah tanggungjawab kepadaku sebagai yang engkau kurniakan, tanggungjawab. Dan berkatilah daku pada apa jua yang engkau kurniakan, sebab ada keberkatan. Peliharalah daku daripada segala kejahatan yang engkau ciptakan, sesungguhnya engkau yang melaksanakannya. Tidak siapa dapat melaksanakan terhadap engkau. Maknanya engkau takdir yang menghukum, bukan kita yang menghukum. Sesungguhnya tiada siapa yang dapat menghina orang yang engkau jadikan sebagai kawan. Maknanya apa? Orang yang bergantung dengan Tuhan, tunduk pada Allah, tak ada siapa boleh hina dia. Dan tiada siapa yang dapat mulia orang yang engkau musuhi. Mana orang yang memusuhi Allah tak akan dapat mulia. Orang yang tidak tunduk perintah Tuhan, dia tak akan dapat kemuliaan dunia dan akhirat maknanya. Maka berkatkanlah engkau serta maha tinggi pujian itu bagimu. Jualah apa yang engkau ciptakan, semua milik Allah. Aku memohon keampunan kepadamu serta bertaubat terhadapmu. Itu yang besar kerja kita ialah minta ampun dan bertaubat di kesilapan kita. Semoga Allah Ta'ala kurniakan rahmat dan kesejahteraan kepada junjungan kami, itu Nabi besar kita Muhammad SAW dan ahli keluarganya dan sekalian sahabatnya. Kalau imam dibaca dengan lafaz jamak, ya Allahumma hdini, dia tukar Allahumma hdina. Tapi kalau imam dia baca Allahumma hdini, makmum tak yamin. Dia baca seorang dia. Dia kena ubah domel lah.
Allahumma hadini seorang, kalau Allahumma hadina, ya Allah berilah kami, tadi berilah akan hamba petunjuk. Kalau ramai maknanya kami, itu ubah domir je lah, ya. Itu di antara sunat-sunat yang dituntut dalam sembahyang yang perlu dijaga dan diperkemaskan lagi maknanya. Kemudian yang ke-17, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiganya situ. Maka jikalau mengambil seorang itu dengan cenderung dan berhadap dan kasih kepada salah satu dari yang 4 perkara itu, ya, iaitu dunia, makhluk, syaitan, nafsu, ya, maknanya dia jatuhkan hati seronok dengan perkara 4 ni, maka itulah sekali-kali tidak dapat ia hendak berjalan kepada Allah SWT, kerana tertambat ia dengan tali aghyar dan akdar. Aghyar lain daripada Tuhan, dipanggil aghyar. Akdar, benda yang mengkeruhkan ruhani kita, menimpat musuh besar ni, ya, ad-dunia, ya, musuh besar kita. Ya, dengan sebab dunia manusia leka, dengan sebab manusia dengan sebab dunia manusia bergaduh, dengan sebab manusia paling bahaya sekali apa? Mereka kufur dengan Tuhan. Dia jual agama dengan nakkan dunia. Itu dalam hadis sahih, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunia. Dia jual agama dia kena nakkan dunia tadi. Pangkat dunia yang sedikit digebut, akhirnya rosak. Ya. Dunia ni benda sedikit dan tak ada nas Quran, hadis sahih tak ada. Kata dunia besar tak ada. Semua dalam Quran kata masamanan qalila mata'un qalil. Dunia ni benda yang sedikit dari benda yang sedikit. Ya, mana kita nampak dunia ni sedikit? Bila kita kenal akhirat melalui khabaran Quran dan hadis-hadis sahih. Tapi kalau dia tak kenal Quran, dia tak kenal hadis sahih, memang dia buta, dia akan nampak dunia ni besar. Ya. Sebab Quran sebut je, dalam hadis Nabi sebut tuan-tuan. Kalau tuan-tuan sembahyang subuh ni, raka'atil fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunat subuh tu harga dia lebih baik daripada dunia dan isi dunia. Macam kita kalau hidup mati 10 kali cari dunia ni, suku pun tak dapat kan. Ya. Ini nilai sembahyang sunat subuh tu 2 rakaat tu lebih baik daripada dunia dan isi dunia. Belum fardu. Kalau fardu 70 kali sunat baru sama satu fardu. Itu nilaian dia. Besar tak besar? Lepas tu bila dia kenal akhirat dan dunia, baru dia nampak, oh besar akhirat dan Tuhan dah gesek dalam Quran, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bal tu'sirunal hayatad dunya, bahkan kebanyakan manusia yang bodoh ni dia melebihkan hidup dunia daripada akhirat. Sedangkan wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat khair, lebih baik daripada dunia, abqa lebih kekal daripada dunia. Ya. Satu hari akhirat berapa hari dunia kan? Al-fasanatim mimma ta'uddun. Satu hari akhirat dengan dunia ni 1000 tahun. Bayangkan tu. Satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Ada orang umur 500 tahun? Ada? Tak ada. Ada orang umur 1/4 daripada akhirat, 250 tahun? Ada? Tak ada. 1/8 125 tahun ada umur. Belum 100 dah padam. Mana nisbah kita hidup dengan akhirat terlampau pendek kan. Sebab tu cerdik orang yang masa yang singkat dia boleh raih keuntungan kekal. Dan tidak cerdik orang yang masa singkat dia tak sabar sikit je untuk meraih, sedangkan dia terjun ke azab yang maha dahsyat. Tu. Sebab tu Nabi letakkan kecerdikan atau tidak insan ni bukan otak dia mengumpul dunia dan ya. Nabi mengatakan dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala kata apa? Iaitu secerdik manusia ni orang yang apa? Mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, orang yang mentaati Allah Ta'ala maka dipanggil orang yang cerdik. Ati' rabbak ya bena Adam, hei anak Adam, Tuhan kata ati' rabbak, sila beri ketaatan yang sepenuh kepada Allah. Ya, maka engkau itu dipanggil orang yang cerdik. Ati' rabbak patusamma akilan,
kau dinamakan orang yang berakal. Wala ta'sihi, jangan cuba-cuba nak derhaka akan Allah Ta'ala. Patusamma jahilan, maka kau dinamakan orang yang bodoh. Mana cerdik atau sebaliknya diukur ketaatan atau tidak. Dia taat, mana dia cerdik, dia memilih nikmat besar di sana. Ya, kalau dia tak taat, mana dia memilih azab besar. Cerdik kerana orang memilih azab atau kesiksaan bagi dirinya sendiri. Itu maknanya. Jadi dunia yang dimasuk ke dalam kitab-kitab tasawuf, dunia apa ni? Dan dia ada dua tu. Satu dunia yang dipuji, satu dunia yang dicela. Kalau dunia tu kita ambil kerana Allah dan kita gunakan panjalan Allah, maka dunia tu dipuji oleh syarak. Tapi kalau kita ambil dunia yang memandu kita tu ialah nafsu, ambil supaya apa? Layan kendak nafsu, berbangga-bangga dengan orang, kemudian tak kira halal haram, disebat aja. Itu dunia yang dicela oleh syarak. Dunia ni boleh menyebabkan kebinasaan diri dia sendiri. Itu sebab Sayyidina Ali dia ada dua keadaan. Sayyidina Ali satu ketika dia ucap talak tu dunia bisalah satu tulu. Aku talakkan dunia ni 3 talak. Dah kita ngaji bab fiqh, talak apa dia panggil talak 3. Bain kubra panggil. Tak boleh nak rujuk lagi dah. Kalau talak 1 2 boleh rujuk lagi, 3 tak boleh. Kan? Ada cara dia. Mana Sayyidina Ali talakkan dunia ni 3 talak. Satu ketiga pula Sayyidina Ali suruh orang tu ambil dunia. Dia tengok seorang tu duduk dalam masjid tak keluar-keluar, Sayyidina Ali kata huzhaza wa haza. Ambil oleh kamu akan akhirat dan ambil oleh kamu akan dunia. Tadi dia kata talak ni suruh ambil. Mana ulah ni dua ni? Mana ada dua bagi? Ulama pecahkan. Dunia kalau diambil dengan cantik, niat yang betul, diguna perjalanan Allah, itu dunia yang dipuji oleh syarak. Ya. Tapi kalau diambil mengikut nafsu dia, itu membelit diri dia sendiri dan menjunamkan dalam kesesatan wala'ayazabillah. Dan yang kedua dia kata apa? Segala makhluk. Ya, makhluk yang paling besar kali jahat mengusik kita dengan cara apa? Nafsu, syaitan. Itu. Kemudian syaitan yang ketiga itu tentang Quran dan istihar. Fattakhizuhu aduwah, ambil oleh kamu syaitan sebagai musuh. Jangan buat syaitan buat kawan. Yang tu dulu siap bela dia, kan? Antu gaya je bela macam tu dulu ya. Dan keempatnya nafsu. Nafsu dengan syaitan ni lagi ganas nafsu kan. Ya. Dah beza di mana tu? Kita nak tahu seruan ajakan nafsu syaitan. Kalau ada bisikan untuk melakukan maksiat, kita baca ya ayat Quran, kita zikir, kita baca Quran, kita semayang ke, dihilang. Itu syaitan. Ya. Tapi kalau ada ajakan nak maksiat, ni nak buat maksiat ni, kita baca Quran, dia tak hilang, kita semayang, dia tak hilang. Itu bukan syaitan, itu nafsu. Ya, nafsu dia tekan tu semacam kuat. Maka nafsu cara ulama kata nak potong dia dua perkara. Pertama, ibarat nafsu ni kuda yang liar, kita letak atas belakang dia banyak muatan, kemudian makanan dia tu kita bagi sekadar cukup, jangan bagi lebih. Ya, kuda tu bagi makan sekadar cukup, kemudian atas belakang letak muatan, insya-Allah dia slow. Tapi kalau belakang dia tak apa-apa, dia bagi makan banyak pula, kita tarik dia gentap kita balik. Begitulah kan ada nafsu, tekan diri dia. Dia siapa yang boleh keluar dari 4 perkara ni, maka selamatlah dia dunia dan akhirat. Ini musuh besar ni. Musuh besar ni. Maka dia kata jikalau mengambil seorang daripada dan cenderung hati berminat dengan benda tadi, menyebabkan dia apa? Dia akan jadi putus, tak dapat sekali-kali, tiada dapat ia hendak berjalan kepada Ta'ala. Mana menuju kepada keridaan Tuhan akan tergendala, akan tersangkut. Ya? Ini sengaja Tuhan letak ni. Dia kata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Tuhan nak test kita mana yang betul dalam perjalanan kita menuju ke Tuhan ni. Maka lazim atas tiap-tiap orang yang hendak masuk kepada berbuat khidmat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan sempurna khidmat dia, bahawa meninggal dia akan dunia yang dinamakan akan dia dengan zahid daripada dunia. Zahid apa makna? Zuhud. Zuhud makna apa? Kita menawarkan hati kita, menumpulkan dengan dunia. Ada dunia tak pun kan? Ada beza kan? Betul lah, sorry, sahabat Nabi lagi kaya daripada kita ada. Sahabat Nabi tu kan, kalau Abdul Rahman bin Auf tu, kalau ulama ada, kalau dia boleh berniaga di Malaysia, dia boleh beli kan. Punya hebat dalam bisnes ni. Ya. Satu peperangan seorang sahabat beri sampai 700 ekor kuda. Kita kat rumah ada berapa ekor kuda? Ekor pun tak ada kan. Bayangkan banyak. Mana ada tak dunia? Ada. Dah dia masuk tinggal kalban di hati tu. Jangan masuk dunia dalam hati. Ada tahu. Ya, banyak dulu sahabat-sahabat Sayyidina Osman kaya kan. Tapi dunia tak masuk dalam hati. Dalam hati dia dengan Tuhan. Baru selamat.
Sebab benda bila kita besarkan, dia akan duduk dalam hati. Dunia kita letak atas tangan dia. Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alid dunya fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia tu di tanganku saja. Jangan masukkan dia ke dalam hati. Dia masuk dalam hati berat tuan. Ya, sebab dunia kita kawal dia, jangan dia kawal kita. Nafsu kita kudakan dia, jangan dia kudakan kita. Dia kudakan kita habis tuan. Ya. Ini maksud dia apa? Dunia tadi yang dikata zuhud maknanya apa? Membuangkan kasih kepada dia. Ya, dia ada tak apa kan? Tapi jangan kasih. Bila kasih dia payah. Sebab kalbi tu untuk apa? Baitur Rabb, rumah Tuhan. Hati kita ni dia panggil rumah Tuhan, bukan Tuhan duduk di situ. Mana rumah urusan untuk kita dengan Ta'ala, makrifat dengan dia, mahabbah dengan dia. Tapi bila dia kacau benda ni masuk je, habis. Kasih ke Tuhan dah mula kurang, kerapatan dengan Ta'ala dah mula renggang, terang ni iman dia jadi gelap. Dia kacau ni. Ibarat racun dah masuk. Jangan jari masuk dunia dalam kalbi. Dunia kita tak luar tak apa. Ya. Kalau kata boleh ambil dunia, boleh ambil. Tapi jangan masuk dalam. Macam mana kena benteng dalam kuat. Dalam kuat apa? Zikir jangan putus. Ya, sentiasa jalan Allah merasakan kebesaran dia. Dan bila dah rasa kebesaran Tuhan, insya-Allah satu dunia bagi kat dia pun dia tak sesat. Tapi kalau dalam dia kosong, bagi sikit dunia pun dia terbalik. Artinya tinggal kasih hati, cenderung hati, ingat kepadanya. Sabda Rasulullah SAW, izhad fid dunya yuhibbukallah wa zahad mimma fi aidin nas yuhibbukan nas. Mana zahid olehmu, mana tanamkan sifat zuhud dalam dunia ni pada hati kamu. Tu nak di hati tu. Dan zuhud nasai dikasih, kasih akan dikau oleh Allah. Dan zahid olehmu daripada barang yang dalam tangan segala tangan manusia, nasai kasih akan dikau oleh manusia. Sebab zuhud ni dua kan. Bila kita zuhud dengan dunia, makna kita tak letak kasih dunia, kita dapat besar kasih sayang Allah Ta'ala. Satu. Yang kedua, dengan manusia begitu juga. Kita naklah ada sifat zuhud apa yang di tangan manusia. Di tangan manusia tu kan kita tak ada letak hati, nak berharap, nak minta, nak meraih, mengecek tak. Maka manusia akan sayang. Itu kan ada dia. Wallahu yuhibbu. Ya. Wa bani Adam yaghdabu inda tarki soal. Anak Adam, ya, Allahu yaghdabu inda tarki soal wa bunayya Adam yaghdabu inda soal. Allah Ta'ala marah kalau kita tak berdoa. Tapi manusia minta dengan dia marah. Itu cara dia. Tuhan sentiasa mukhalafah dengan kita. Ya, dia marah kalau kita tak minta. Manusia pula terbalik. Kalau kita minta, dia marah. Walaupun benda tu kita tengok. Ya, tuan-tuan boleh test. Ya. Di rumah dekat. Ya. Bila nak masak kan, orang rumah tu pergi sebelah, minta garam sesudu, ambil lah sikit. Besok minta sesudu lagi, kena 5 kali, ambil lah sebakul yang ni. Wah, dia macam ni. Manusia tu kita minta. Asyik minta, ambil semua ni. Tu perangai manusia. Dia kita minta, dia tak sedap. Tuhan tidak. Tuhan lagi banyak kita minta, lagi dikasih. Mana kita melahirkan fakir kepada dia, atau satu sifat yang sangat elok, atau maksudnya. Dan tiada mengapa pada ketika itu berlumur segala anggotanya dengan dunia itu. Dan tiada mengapa pada ketika itu. Ketika mana? Ketika hati dia dah mantap dengan sifat zuhud. Ketika itu berlumur segala anggotanya dengan dunia. Banyak dunia sekali pun tak ada apa. Kerana diiktibarkan itu tinggal dengan bergantung hati. Sebab seorang ulama besar, wali besar, Syekh Abdullah Ad-Dahlawi di India, ulama besar, dia ada setengah daripada imam tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah. Jadi satu hari, satu orang ni dicari orang-orang yang jenis dekat dengan Tuhan ni, para awliya. Jadi orang ceritakan Syekh Abdullah Ad-Dahlawi ni hebat, wali besar, ulama besar, karamat banyak. Dia carilah. Dan masa dia cari tu, dia datang tu, dia berjalan kaki. Tak ada kenderaan masuk dia. Dia ada sebatang kayu macam tongkat. Kemudian baju dia tu dia bungkus-bungkus je kan. Dia cocok, dia pikul macam dulu kan. Jadi melambangkan dia ni zuhud kan. Tak ada apa, kereta pun tak ada, motor, tak ada jalan kaki. Dia sampai je rumah Syekh Abdullah Ad-Dahlawi. Orang tunjuk ni rumah Syekh Abdullah Ad-Dahlawi. Dia terperanjat. Rumah Syekh Abdullah macam Mahli Jaya. Besar rumah dia macam istana. Dia termenung. Agak hati dia kata, ni wali apa rumah besar-besar ni kan. Dia pun masuklah. Orang izin masuk.
Bila masuk dalam sebilik nak jumpa Syekh Abdullah Ad-Dahlawi, bilik tu yang banyak, yang panjang. Bila tunjuk tu bilik Syekh Abdullah Ad-Dahlawi. Bila masuk sampai pintu itu, bekalan ni tadi kan, beg apa dia punya uncang tu dengan tongkat tu dia sorok belakang pintu, takut orang ambil kan, dia sorok betul. Okey, lepas tu dia pergi jumpa Syekh Abdullah Ad-Dahlawi. Dia pun tanya, engkau kah? Dia kata, Syekh Abdullah Ad-Dahlawi. Ya, aku kata. Syekh Abdullah Ad-Dahlawi kata, kenapa? Aku dengar kehebatan wali kau ni macam, tapi kau punya rumah Masya Allah macam raja, kau tak ada sifat zuhud. Dia kata, aku besar ni tak masuk dalam hati dia. Tapi kau punya uncang tadi, kau sorok balik pintu kami, kau takut orang ambil tu. Terperanjat tu Masya Allah. Itu wali ni. Apa sebab wali ni kan? Man arafallah la yastur alai syai'. Siapa yang betul-betul makrifat dia dengan Tuhan, nasai dibukakan, dia tak sembunyikan kan. Dia tahu apa yang orang cerita kan. Para awliya kita, sebab apa Tuhan buka kan, apa yang berlaku semua. Atla'ahum hakikatal asya', Tuhan itilak dalam batin dia dengan nur makrifat. Yang tu disebut dalam hadis Nabi, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Takut oleh kamu akan tenungan rohani orang mukmin yang kamil, sebab dia tenung dengan nur daripada Ta'ala. Dia tenung terbuka habis dan ke A to Z dia boleh baca. Tapi tak sadari lah benda ilmu tu kan, kita nak dengan Tuhan, tapi Tuhan buka. Apa sebab buka? Cermin sifat dia pun kan, menangkap kan. Tapi kita oleh kerana dia berdebu, lumpuh pun ada, tak boleh nak tangkap. Sekarang kita bersihkan, faham? Nampak lah. Tak payah minta sifat cermin. Qalbi kita, hakikat roh kita tu, macam cermin. Bila dia bersih pun akan nampak. Alam malakut, alam jabarut Tuhan buka bagi dia. Itu kaedah dia. Kita mandi dekat bilik air, bila mandi sabun dah lekat kat cermin kan, dah tak nampak dah. Kita pun lap betul-betul, hampa berkilat, terang nampak tu. Bukan nampak wajah, kaki nyamuk pun nampak tu. Begitulah para arif billah. Satu cerita Syekh Junaid, Imam Junaid Al-Baghdadi, Raisul Muhaqqiqin, ulama besar tuan ni. Jadi dia semayang malam tu, lepas dia mengajar dia semayang. Biasa begitulah buat ibadat. Satu hari dia nak pergi mengajar di masjid, dia nampak seorang sajid ni, Allah Ta'ala test dia. Seorang tu minta sedekah. Jadi dalam hati dia, umpat dalam hati, bukan umpat dengan mulut, dalam hati tu. Dia kata orang ni, kalau kau bekerja mana umpat tu, mumpat. Malam sekarang dia nak tidur tu, lepas dia nak ibadat malam tak boleh, jam. Lepas sembahyang isyak tu nak tidur kan. Bila tertidur Tuhan datangkan gambaran, dia macam suasana muka syafa Tuhan bukakan, seorang tu bawa hidangan kat dia. Dia kata, ya Syekh, kul, makan dia. Dalam makanan tu, dalam talam tu ada orang, dalam tu ada orang yang diumpat tadi. Maka dia fahamlah, sebenarnya tu bukan sembarangan orang, tu wali besar rupanya. Besok pagi dia pun bergegas, lepas subuh tu pergi cari orang tu, jumpa dia pun pergi salam, Assalamualaikum ya Syekh. Dia pun jawab, Waalaikumsalam ya Aba Yazid, nak ulang lagi kau, dia bila dia jumpa Aba Yazid, dia boleh tahu nama. Tu banyak para awliya macam tu lah cerita ni. Bila bersih je Tuhan buka, tu kaedah dia. Satu ulama besar tentang ni, Tuan Guru saya cerita, mengajar di Masjidil Haram. Dia sangkut mengajar 3 hari, jam. Nak baca kitab tak boleh baca. Jadi dia jumpa seorang sufi besar, wali besar, Sayyidi Syekh Syafi'i. Dia orang Kedah, tapi duduk di Mekah lama, wali besar itu. Dia cerita dia, Tok Guru tengok kau ni ada silap ni, kata. Engkau ada silap dengan seorang wali, kata. Cuba kau ingat balik. Oh ya Tuan, kata. Apa cerita dia, kata. Saya nak mengajar di Masjidil Haram tu, bukan sembarang tu, buat kitab. Atalah tunjukkan dia gambaran seorang tu macam dia berkubang tu, dalam lumpur tu. Dia kata, apalah orang ni, adalah diumpat orang tu. Maksud diumpat dengan hati tu, sangkut tu. Nak baca kitab dia baca kan. Bila tu tunggu, kata Syekh Syafi'i kata, kau buatlah zikir ke amalan baca Quran, kau niat hadiah kat dia. Mudah-mudahan Tuhan buka balik. Dia buat 3 hari, pum, baru tu buka balik kan? Baru boleh baca kitab balik. Kita nak ceritakan apa, para kekasih Allah Ta'ala ni. Allah Ta'ala punya kasih, jangan kita apa, tak elok sangka kat dia. Nanti pum, takut kena cepat. Allah Ta'ala beri cepat kes dia. Itu antara kelebihan para awliya nak ceritakan ahli mukasyafah. Bila dia bersih saja Tuhan buka antara dia. Man zahada fi dunia allamahullahu bila ta'allum.
Siapa yang memasang sifat zuhud pada dunia ni, qalbi dia letakkan mahabbah yang kuat dengan Tuhan, Tuhan ajar dia terus, dan Tuhan buka akan dia benda yang orang tak terbuka. Itu kerja Allah Subhanahu wa taala. Ya alimu, ya fatah, ya wahab, ya Tuhan yang amat membuka atau di antara dia. Maksud dia apa? Pakai sifat az-zuhdu. Apa makna az-zuhdu? Tumpulkan hati kita dengan dunia, tajamkan hati kita dengan Allah. Ada dunia tak apa, sebab dia kata sini apa ni, dan tiada mengapa pada ketika itu berlumuran anggota dia dengan dunia. Dunia banyak tak apa ketika dia ada sifat zuhud, ya. Tinggal bergantung saja, seperti sabda Rasulullah SAW dalam satu hadis qudsi. Ini satu lagi hadis, sabda Nabi SAW apa? Ya Musa, faragha li baitan fi fakin la askuna fihi. Ya Musa, hai Musa, Allah Ta'ala kata, ya, farrik baca ni, bukan faragha. Faragha tu fi'il madhi, telah kosong. Kalau farrik mana kosongkan. Ya Musa, mana kosongkan olehmu bagi aku satu rumah di dalam rongga engkau. Apa dia? Qalbi tu, supaya aku nak duduk di dalamnya. Faham tu? Maknanya kosongkan qalbi kamu daripada makhluk, dudukkan ingatan, tumpukan kepada aku, besarkan akan daku, letakkan kasih kepadaku, kemesraan, kerinduan denganku. Itu maksud ni. Farrik galbak minal aghyar, baula yamla'hu bil ma'arif wal asrar. Tuhan akan penuhkan dengan ma'rifat dan sir batara. Itu setengah daripada apa? Rahsia kehaibatan jiwa kita, tuan. Ya, rohani kita ni besar, dan dia punya harga nilai mahal. Jadi kita jaga dia, jangan dikotorkan. Kalau kita bersihkan, insya-Allah banyak kurniaan-kurniaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu taala. Di antara tadi kita letakkan mahabbah, kasih yang kuat dengan Allah Taala. Kemudian yang dikenaki dengan kosong ialah akhir, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma fa inna khairal Qur'an. Alhamdulillah. Subhanakallahumma fa innahu la yuhzun. Ya Karim.